يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Dan dalam khutbah pun ada sebut ittaqullah. Kalau saya akan ulang 3 kali. Ittaqullah. Tengok jemaah kat bawah belah kanan. Ittaqullah. Tengok jemaah yang dekat tengah. Ittaqullah. Pesan supaya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam suasana PKP ini dan suasana kita diuji dengan berbagai-bagai ujian, kita masih meneruskan bicara ilmu di Hikmah TV. Mudah-mudahan dengan bicara ilmu yang kita dengar menjadi pengajaran dan peringatan buat diri saya sendiri dan kepada siapa yang menonton Hikmah TV ini. Saya akan membicarakan tentang tajuk khauf. Apa makna khauf? Khauf itu maknanya takut. Dan saya petik topik ini dan diringkaskan daripada kitab Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah yang bertajuk Mukashafatul Qulub, penyingkap tabir hati, ataupun buku dalam terjemahan dia iaitu Penawar Hati. Dan topik pertama disentuh oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah adalah tentang bab pertama, iaitu khauf, iaitu takut. Dalam banyak takut, takut apakah yang paling utama? Dalam banyak takut, yang paling utama adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita takut kepada makhluk, kadang-kadang tindakan kita jadi macam-macam. Ada yang menjerit, ada yang meraung, ada yang meratap, ada yang memaki hamun dan seumpamanya. Betul tak? Kan? Bila takut kepada manusia ni, bila kita takut kepada Allah, kita semakin hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalan ni, kenapa perlu kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Macam mana nak jawab? Okey. Jawapannya ada di dalam Al-Quran. Masya Allah. Kita boleh merujuk dalam surah An-Naba. Surah An-Naba dalam juzuk Amma. Surah An-Naba ayat yang ke-31. Allah menjelaskan kenapa perlu kita bertakwa kepada Allah, kenapa perlu kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 31 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalil muttaqina mafaza. Innalil muttaqina mafaza. Innalil muttaqina mafaza. Sadaqallahul azim. Bila kita baca Quran, ada ayat-ayat yang membawa mesej yang hebat. Boleh tak kita ulang? Kalau kita semayang lah. Boleh tak? Setengah-setengah ulama seperti mana Syekh Muhammad Jibril, seorang imam di Mesir yang cukup hebat, dan bacaan dia Masya Allah sangat menyentuh perasaan. Apatah lagi di bulan Ramadan, 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan di Masjid Amru Al-As, masjid pertama yang diasaskan di tanah Arab, terutama yang di Mesir lah. Masjid pertama yang dibuka oleh sahabat Nabi, Amrul As, buka masjid di sana. Dan masjid itu sampai sekarang masih ada lagi, masjid yang tertua di Afrika. Dan pada bulan Ramadan, Syekh Muhammad Jibril akan jadi imam di situ. Terutamanya pada 10 akhir Ramadan, pada ayat-ayat yang power, Syekh Jibril akan ulang 3 kali biasanya. Contohnya ayat ni lah. Innalil muttaqina mafaza. Innalil muttaqina mafaza.
للمتقين مفازا. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu mendapat kemenangan dan kejayaan. Maka sebab itu kita perlu menjadi orang yang bertakwa. Antara ciri-ciri orang yang bertakwa ialah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berjaya iaitu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nak berjaya di dunia dan nak berjaya terutamanya di akhirat nanti, seperti benar kata Allah tadi, innalil muttaqina mafaza, mahu tidak mahu kita mestilah menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasa-rasa kita takut tak sekarang ni? Takut dekat Allah. Kata Rasulullah SAW, at-taqwa hahuna. Nabi tunjuk dekat dada. Masya Allah, kata Rasulullah SAW, at-taqwa huna. Taqwa itu, takut kepada Allah itu ada di dalam hati kita semua. Masya Allah. Dia bermula dengan hati. Maka sebab itu, kalau nak jadi taqwa, kena banyak berzikir kepada Allah, kena banyak baca Quran, bersolat, bertahajud, taqarrub dengan Allah. InsyaAllah hati kita terdidik untuk menjadi hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapakah orang yang takutkan Allah mendapat kemenangan dan kejayaan? Kenapa? Kerana orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menahan nafsunya. Allah jadikan kita manusia dan Allah berikan kita nafsu. Allah jadikan malaikat. Malaikat tak ada nafsu. Malaikat ada iman, tapi malaikat tidak ada nafsu. Allah jadikan binatang. Binatang ada nafsu tapi tidak ada akal. Malaikat ada akal tapi tak ada nafsu. Binatang tidak ada akal tapi binatang ada nafsu. Itu beza dia. Tapi kita manusia, Allah bagi akal dan Allah berikan nafsu. Itu beza kita dengan malaikat, beza kita dengan binatang. Itu manusia, Allah bekalkan kita, Allah lantik kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini, dan Allah bekalkan kepada kita nafsu dan juga iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bekalkan taqwa kepada kita, Masya Allah. Jadi orang yang takwa itu adalah orang yang menahan nafsu mereka, dan orang yang tahan nafsu maka syurgalah balasan dan ganjaran yang mereka perolehi. Masya Allah. Biar betul ya? Betul. Minta maaf lah cakap utara sikit. Biar betul. Biar betul. Kalau utara dia kata biar betul. Dan ya, memang betul. Memang betul, iaitu orang yang bertakwa, yang tahan nafsu, maka syurgalah balasannya. Orang yang takutkan Allah dan tahan nafsu mereka, mereka itu adalah orang-orang yang mendapat ganjaran syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana buktinya? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah An-Nazi'at. Nazi'at pun cerita tentang kiamat juga. Tanda-tanda kiamat. Macam sekarang ni pun dah akhir zaman kan.
Tanda kiamat tu banyak sangatlah, masya-Allah. Sangat banyak tanda-tanda kiamat. Antaranya adalah hadis Nabi kata perempuan banyak daripada orang lelaki. Banyak lagi lah tanda-tanda kiamat kecil, masya-Allah. Dan bukti firman Allah SWT dalam surah An-Nazi'at, iaitu ayat 40 dan 41. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Maksudnya, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, dan orang siapa yang takut kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala, fanahan nafsa 'anil hawa, maka mereka itu menahan nafsu mereka daripada mengikut hawa nafsu, menahan diri mereka daripada mengikut hawa nafsu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tahan nafsu mereka, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya syurga itulah akan dimiliki oleh, akan didiami oleh orang-orang yang menahan nafsu mereka daripada melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi topik kita adalah takut. Dengan sebab takut kepada Allah, kita tahan nafsu. Dengan sebab tahan nafsu, insya-Allah kita sabar sekejap, Allah ganti segala kekurangan itu di akhirat nanti, masya-Allah. Sekian dahulu aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.